Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi kesempatan Allah Taala untuk sambung lagi kuliah kita ni, iaitu tentang kitab kita ni, tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan oleh Syekh Dr. Ahmad Syarbasi yang selalu nakal. Tajuk kecil kita hari ni, tajuk besar nikah lah, pernikahan. Dan tajuk kecil dia, pernikahan lelaki-lelaki Muslim dengan wanita Ahlul Kitab. Pernikahan lelaki-lelaki Muslim dengan wanita Ahlul Kitab. Adalah orang tanya, Syekh, tidak diragukan lagi bahawa Ahlul Kitab zaman dahulu bukanlah seperti Ahlul Kitab zaman sekarang. Ya, orang tak kira zaman dulu tu lain. Zaman sekarang ni lain dah. Tak sama. Dia semakin lama semakin teruk lah kalau kira tak kesesatan tu. Apakah boleh seorang lelaki Muslim menikahi seorang gadis Ahlul Kitab zaman sekarang? Ahlul Kitab ni dua lah, Yahudi dan Nasrani lah. Itu agama Yahudi, agama Kristian atau yang Nasrani. Syekh ni jawab, Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 5 sebagai berikut. Maksudnya, pada hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagi kamu, dan makanan kamu pula halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagi kamu menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mahar mas kahwin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sudah beriman, maka hapuslah amalannya, dan di hari akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Begitulah dah. Di sininya, dia sebut sini makanan apa boleh, kahwin apa boleh dengan wanita Ahlul Kitab. Dua kali tu lah dah. Kita baca lah dulu dah. Ada perbincangan lah. Secara asasnya, boleh Quran ayat, bukan hadis ni. Quran ayat ni besar lagi daripada hadis yang kalau kira orang. Dari ayat di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahawa seorang lelaki Muslim boleh menikahi Ahlul Kitab selama mana wanita Ahlul Kitab tersebut layak untuk dinikahi. Layak juga apa tak? Layak tadi dia kata menjaga hormati lah. Bukan wanita hak koksi, pelacur ke apa tu. Hikmah yang terkandung dalam hukum bolehnya seorang lelaki Muslim menikahi wanita Ahlul Kitab ialah tersedia kesempatan supaya terciptanya hubungan dan kerjasama di antara mereka. Jadi sahabat itu agar dengan keinginannya wanita Ahlul Kitab itu dapat mempelajari ajaran-ajaran mulia yang terdapat dalam ajaran Islam. Jadi matlamatnya dakwah juga. Walaupun kahwin dengan Ahlul Kitab, matlamatnya ajaran Islam tersampai kepada perempuan tersebut lah. Jadi benda tu bukan semata cinta saja dak, matlamatnya juga sampai kepada dakwah. Tambah-tambah zaman dulu telah Islam tu lebih hebat dah. Zaman sekarang walau tak hebat pun Islam masih hebat dari segi agama dah. Okey, walaupun pernikahan antara seorang lelaki Muslim dengan wanita Ahlul Kitab seperti Yahudi dan Nasrani sesuatu yang dibolehkan, namun hukumnya makruh. Tapi secara umumnya kaedah dia walaupun jelas Al-Quran kata boleh pun, ia kira makruh. Kerana pernikahan yang dibangun oleh dua orang yang berlainan agama. Tak sekupu dah tu. Menuduk cara kau sajik kau terang syarifah sajik dah. Orang lain tak boleh nikah, tiba-tiba dalam Quran ni sebut pakai orang Nasrani Yahudi Nasrani atau Ahlul Kitab. Lagi tak sekupu dah. Jelas kebanyakannya diwarnai dengan kebanyaknya perbezaan dan pertengkaran di antara mereka. Dia tak banyak serupa kan, ia mudah balah lah. Tak serasi kata dah. Sebabnya cita rasa berlainan. Ya gitulah kalau dia kahwin lah mana pun, kalau benda tak serupa, ia mudah berlaku perbezaan dan mudah balah lah. Benda tak suka tak serasi. Oh ni minat kau ni, hentak minat kau ni. Apa ayuh ada. Ya jadi tak serasi. Dia akan jadi mudah balah lah dah. Boleh saja seorang isteri Ahlul Kitab mempengaruhi suaminya yang Muslim dengan kecantikan yang dimilikinya hingga kemudian suaminya meninggalkan agamanya dan murtad masuk ke dalam agama isterinya. Wal'iyyazubillah.
Kita minta berlindung kepada Allah dari yang demikian. Dalam kedua kemungkinan, betul ke tok lelaki ni boleh mempengaruhi isteri. Kalau isteri cerdik tok lelaki terbalik pula dah. Tok lelaki pula masuk alik bini dah. Jadi Kristian juga ke Yahudi juga. Tak ada beza sikit apa dah. Waliyazubillah. Jika demikian, jelaslah hal itu merugikan. Begitu juga mungkin sekali seorang isteri yang bukan Muslim akan memberikan pengaruh kepada anak-anaknya. Hak ni masalah besarnya. Anak-anak ni pok ni pergi mana-mana dah. Jaga anak ni, mak dia tu kalau Kristian, ajar benda kok sekodan lah. Sehingga mereka cenderung kepada agama ibunya. Tentu hal ini keburukan yang menakutkan. Sangat menakutkan. Duk balas sama berburu anak gitu lah ceritanya. Kita perlu membedakan antara wanita ahli kitab dengan wanita musyrik. Ahli kitab adalah mereka yang punya agama langit, yang pada mulanya turun dari sisi Allah SWT, walaupun kemudian terjadi penyimpangan dan penyelewengan. Itulah asasnya dah. Yang asas dia ni dikenali sebagai agama yang ada kitab. Ada kitab yang diketahui sampai sekarang pada dah. Bible tu lah. New Testament dan Old Testament tu. Kitab Injil dengan Taurat lah. Old Testament tu Taurat, New Testament tu Injil. Tapi banyaklah berlaku campur tangan, berubah sebanyak cerita tu lah. Tapi apa-apa pun ada lah lagi. Kalau hak lain tu kitab beda kepada hak Hindu ke apa tu banyak lagi lah karutnya tak. Tapi bila-bila gitu pun kalau asas je, kalau kita tengok terjemahannya banyak juga betul juga lah. Dari segi Injil Bible tu setengah karga tak betulnya. Jadi benda tu ada lagi cerita pasal kedatangan Nabi akhir zaman, cerita tentang tauhid ni pun ada dalam Bible tu. Kalau kita perhati molek lah, orang buat kajian, maksudnya masih ada lah kitabnya. Cuma kalau orang buat pengajian perbandingan agama ni, dia bicara siapa tahap agama lain tu, sebenarnya agama ada kemungkinan lah kitab beda ke tak apa, ada kemungkinan asal dia agama tauhid juga lah. Agama tauhid tapi berlaku perubahan, sama ada dalam kitab ya, sebahagian dalam kitab ya, dan juga sebahagian besar lah beda kebanyak-kebanyak lah dah. Hak lama-lama yang semakin banyak berlaku perubahan, dan juga berlaku syirik. Berlaku syirik. Lama-lama dia jadi syirik. Jadi gitulah, ada orang behah lagi tu, sehingga dia kata ahli kitab ni dengan Hindu, Buddha pun lebih kurang sama lah. Syirik berlaku dia kata dah. Jadi tak ada dah kitab zaman dah ni, dia kata gitu dah. Tapi secara asasnya dia diiktiraf lagi oleh Quran zaman Nabi. Zaman Nabi tu berlaku dah ke penyelewengan. Berlaku dah penyelewengan dah. Pada tahun 200 Hijrah lebih. Bukan 200 Hijrah. 200 Masihi. 200 Masihi ke apa? Nabi mari tu 900 Masihi dah. Berbeza dengan Nabi Isa tu 970. Begitulah 900 lebih Masihi dah. Maksud Nabi Isa dengan Nabi jarak dia 900 tahun lebih. Jadi tahun 200 tu telah berlaku penyelewengan dalam agama Masihi, Kristian 200 Masihi ke berapa ratus Masihi. Ya ada perhimpunan itu menyebabkan barulah diiktiraf Trinity. Baru berlaku syirik je. Tapi bila-bila gitu pun ada juga yang masih dia tahu peristiwa tersebut, masih bahah lah. Masih lagi yang tidaklah anggap 100% Nabi Isa tu sebagai Tuhan. Tak apalah tu cerita lah dah. Okay. Sedangkan wanita musyrik adalah mereka yang tidak mempunyai agama samawi lah, agama langit lah. Kerana itu Al-Quran membedakan antara Ahlul Kitab dengan orang-orang musyrik. Musyrik, pure musyrik lah. Di awal surah Al-Bayyinah Allah SWT firman, maksudnya orang-orang kafir dari kalangan Ahlul Kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahawa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi ada perbezaan dalam Quran sebut Ahlul Kitab dan orang musyrik. Jadi maksudnya tak pakai sebutinya orang musyrik saja, tidak. Ahlul Kitab dan orang musyrik seolah-olah ada perbezaan. Sebenarnya syirik ni dia ada tingkatan dia lah. Walaupun Kristian telah masuk ke dalam unsur syirik, tapi dia tidak seteruk syirik orang kafir Mekah syirik tu. Ya ada lagi unsur cari Tuhan ko, ada lagi dah. Ada lagi walaupun nampak Nabi Isa tu seolah jemaah Tuhan. Sebenarnya Kristian ni rosak
Kerana unsur falsafah juga, unsur Aristotle Yunani tu, iaitu Neoplatonisme ataupun ajaran dia menyebabkan jadi Tuhan yang alim Tuhan ni sekaligus lah. Oleh sekali dia ada hulul lah. Iaitu Tuhan ni masuk dalam Nabi Isa dan sebagainya. Kerana mikir kuat dah, koyak kuat dah. Ilmu falsafah lah, orang bijak pandai kononnya telah berfikir berlampau-lampau tentang Tuhan ni, hakikat ke Tuhan ni. Dan sekali ia siapa tak gitu. Begitu je dalam dunia Islam timbul masalah ni. Apabila pengaruh falsafah Yunani masuk ke dalam dunia Islam daripada Aristotle, Plato, Aristotle dan sebagainya, kitab-kitab mereka terjemah ke dalam bahasa Arab. Ada umat Islam ni kecil lebih kurang itulah. Dan sekali ada unsur-unsur serupa dengan ajaran Kristian. Kalau kita tengok sekali tak, nak kata Kristian saja, kita sendiri pun dalam tasawuf batiniyah ni terpengaruh dengan ajaran-ajaran Aristotle, Plato ni, jadi mikir telajak lebih. Dan sekali ia akan jadi gitulah, berasa Tuhan Allah ni Tuhan sekaligus campur habis. Ia akan jadi gitu. Itu masalah. Tak apalah nak yang puinya. Ahli kitab ni dengan Islam pun kalau ia terpengaruh dengan unsur logos, unsur batiniyah ni, ia akan menyebabkan hampir sama lah kira-kira. Gitulah nak yang musyrik juga, syirik itu tidak seberat syirik orang Hindu gapot lah. Syirik Hindu ni sampai 3 juta Tuhan dah. Okey, situ dah. Dalam ayat tersebut Allah SWT telah mengatafkan, menyandingkan orang-orang ahli kitab dengan orang musyrik, sehingga seolah-olah mereka adalah dua kelompok yang berbeza, bukan satu kelompok sahaja. Kerana ataf, waw tak ataf ni, dan ataf tu dengan menggunakan huruf waw mengertikan adanya perbezaan. Kalau kita tengok dari satu ayat tu ada dua perkara sebut, lepas tu berbuh waw pula depan tengah-tengah tu, maka maksudnya dan orang lain lah, Ahmad dan Hussein. Mari ke sekolah dah, datang ke sekolah. Maksudnya dua orang berbeza dah. Gitu kaedah dia bahasa Arab. Ini artinya para ahli kitab bukanlah orang musyrik, dan begitu juga sebaliknya, bukan orang yang sama. Allah bezakan dalam Quran tu berbeza. Sebagai ulama salaf memang berpendapat bahawa secara mutlak seorang lelaki muslim tidak boleh menikah dengan wanita muslim. Ada hak kata zaman salaf lagi, bukan zaman kita dah ni ya. Bukan ustaz-ustaz kita zaman dah ni ya. Zaman dulu pada dah zaman salaf tak boleh terus menikah dengan non-Muslim. Namun kita kena faham, majoriti ulama salaf dan para ulama terkemudian pun berpendapat bahawa lelaki Muslim boleh menikah dengan ahli kitab. Namun haram hukumnya menikahi wanita musyrik. Secara umumnya majoriti gitu dah. Kalau kita dengar ustaz tempat kita ramah kata boleh tu. Tapi kalau kita baca kitab-kitab seluruh dunia ni, hak zaman dah ni Dr. Yusuf Al-Qardawi dan sebagainya memang kata boleh. Di Azhar Syekh besar dah. Di Arab Saudi, walaupun di Arab Saudi tu dia macam anti Dr. Yusuf Qardawi dah. Yusuf Qardawi dia kata macam liberal sikit dah. Tapi begitu pun dia kata boleh nikah dengan ahli kitab, dia tak berani kata boleh sebab jelas dalam Quran kata boleh. Hak kata tak boleh pun dia anggap ahli kitab zaman Nabi ya tak bolehnya. Bolehnya hak dalam kita ni dia tak boleh, dia semakin syirik lah. Anggapan dia tak jadi serupa dengan zaman Nabi dah. Zaman Nabi tu capur lagi antara betul-betul pure syirik dengan tidak syirik dia. Jadi capur tu boleh lah. Zaman ni dia kata tak ada, tu pendapat dia lah. Tapi ulama hak kata boleh lagi, dia kata zaman Nabi tu banyak dah, walaupun kata ada juga hak masih berpegang ajaran Nabi Isa pun, banyak kan memang majoriti telah syirik dah lah. Gitulah hujah masing-masing. Begitu juga bab makanan dah. Dr. Yusuf Qaradawi dikritik hebat lah kerana membenarkan makanan orang Kristian. Tak apalah, tu cerita lah. Sebahagian dari mereka juga ada yang berpendapat Sebahagian dari mereka juga ada yang berpendapat tentang bolehnya menikahi wanita Majusi. Ni hak lebih lagi lah. Ada salah ni kata Majusi pun boleh lah. Padahal Majusi ni sembah api kalau kira tak. Kalau kita susu galau ni ajaran sesat termasuk Majusi ke, Hindu ke tak, Buddha apa. Tak tahulah kalau orang buat kajian perbandingan agama ni, yogi pada asalnya tidak syirik juga. Agama Zoroaster, Majusi ke apa asalnya berpunca daripada ajaran Nabi Ibrahim dulu. Tapi lama-lama jadi karut dah. Banyak bid'ah masuk dalam agama mereka.
Sehingga tak ada lasu rupa agama asal. Okay, jadi masukkan dengan ahli kitab ialah mereka yang beragama Kristian dan Yahudi. Sementara yang dimasukkan dengan orang musyrik adalah mereka yang menyekutukan Allah. Bahkan mencakup semua orang kafir yang bukan Yahudi dan Nasrani. Kalau kita tengok perbandingan dari Quran tu, seolah dia nak iktiraf lagi Yahudi dan Nasrani sebagai ahli kitab tidak serupa dengan musyrikin lain orang syirik yang lain. Ada yang mengatakan bahawa orang Yahudi dan Nasrani juga termasuk orang musyrik. Ada ulama-ulama ni lah. Tempat kita pun ramai juga ustaz kita ni pendapat gitu dah. Dia kata musyrik dah zaman dah ni lah. Namun penelitian membuktikan bahawa mereka orang Yahudi dan orang Nasrani tidak masuk ke dalam kelompok musyrik yang sekelompok. Bukan dah. Bagaimanapun selayaknya kaum muslimin tidak menyalahgunakan hukum ini dan ramai-ramai menikahi para wanita ahli kitab kerana dengan begitu diakui ataupun tidak mereka para wanita ahli kitab akan memberikan pengaruh kepada para suaminya yang muslim baik dari segi perilakunya, kebudayaannya, kebiasaannya dan keyakinan mereka, khususnya pada daerah-daerah di mana kaum muslim merupakan masyarakat minoriti. Banyaknya pengaruh. Munuh. Bukan hak molek, munuh. Kalau nak buat hujah dengan zaman sahabat ke apa, sahabat dulu, pengaruhnya kuat. Islam kuat. Lepas tu, orang kafir lemah masa tu. Kerajaan Islam ni kerajaan dunia tu. Kalau kita zaman dah ni enggak kuasa dunia lah. Dah ni kuasa dunia ni katakan mereka nak. Berita dan sebagainya kuasa dunia zaman Nabi, zaman sahabat tu. Dunia Islam. Seluruh dunia takut pada kerajaan Islam. Tak berani lah. Jadi pada masa tu kekuatan tu nampak zaman dah ni lain dah. Jadi zaman dah ni ada pengaruh barat tu kuat lagi daripada pengaruh orang Islam. Hak punuhnya hak jatuh hak nikah dengan Kristian dengan Yahudi dan Kristian. Tidaklah layak seorang lelaki Muslim memburu gadis-gadis ahli kitab untuk dinikahi dan meninggalkan gadis-gadis Muslimah. Jika kaum lelaki Muslim terbiasa menikahi gadis-gadis ahli kitab, bagaimana dengan nasib gadis-gadis Muslimah pula? Ramai pula. Orang Tina tak nikah ni tak? Anak dara tua dan sebagainya. Apakah mereka harus tetap dalam keadaan tidak menikah sementara dalam Islam tidak ada kepedataan? Atau membiarkan mereka terjerumus ke dalam perbuatan fahsyak, perbuatan yang diharamkan, atau membiarkan mereka menikah dengan para lelaki-lelaki non-Muslim. Yang jelas merupakan sesuatu yang sangat dilarang oleh Islam dalam keadaan bagaimanapun. Hendaknya kaum Muslim menyedari hal ini dengan sebaik-baiknya. Hanya Allah yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Gapa-gapa pun. Kata kalau terima pendapat kata boleh pun, lah mana pun tak molek. Tak carilah. Cari wanita Islam, Muslim. Banyak lagi, ramai lagi dah. Jangan cari lah. Kata jangan cari lah. Jangan cari. Dia cari masalah lah. Walaupun tak raja pun jadi masalah dah. Dia sebenarnya cari yang solehah padalah. InsyaAllah Allah akan pilih yang terbaik dah. Dia cari hak tak pakai kerja ni Kristian ke apa. Kau belana lah keluarga kita lepas ni. Begitulah benda pahal dah. Walaupun memang ada setengah kata Imam Syafi'i lagi terpertikai kat ahli kitab zaman dia dah. Awal lagi tu 200 hijrah kena. 100 lebih tak apa lah. 100 lebih Imam Syafi'i mati 204 hijrah. 204 hijrah tak salah je dah. Mudah lagi kira Imam Syafi'i mati. Dan tak ada pada tahun 150 hijrah tu Nabi Imam Syafi'i lahir dah. Ada dah pertikaikan, ada dah perbincangan tentang ahli kitab ni. Kalau kira ada dah. Cumanya berhati-hati tak usah lah. Tapi ramah lah. Kita kena faham majoriti kata boleh. Jadi kita jangan nak cepat kata sesat lah tak. Dr. Yusuf Qardawi berat juga kena kes ni. Kes menikah tak ada masalah. Kes makan makanan orang Kristian ni. Ada perbincangan lah. Ada kata Kristian tak ada dah ni. Mereka agama tu bukan Kristian tu etis amat dah. Lepas tu yalah. Lepas tu sembelih Dr. Yusuf Qardawi kata kita kena tak wajib usul lah. Dia sembelih kau dengan guna etrik ke apa kau tak wajib usul lah. Jadi orang marah Syekh Arab Saudi ni marah dah. Wallahu alam dah kita kira tak usul lah. Sebenarnya tak usul lah. Tempat kita ni pakai hak ikut ada logo halal jakim pada lah. Tak usah tebih lah kelain lah jadi kaca bila syubhat pula. Okey habis itu dah. Yang seterusnya pernikahannya batal. Ada orang tanya Syekh ni.
Seorang wanita berpisah dengan saudara laki-lakinya sejak kecil. Adik-beradik laki tu kecil lagi pisah dah. Dan masing-masing tinggal di tempat yang berjauhan. Setelah dewasa mereka berdua bertemu tanpa mengetahui bahawa mereka itu adik-beradik. Nah. Dan kemudian timbul rasa cinta mencintai di antara mereka berdua. Lalu mereka menikah. Menikah ni. Dan dari hasil pernikahannya itu mendapat 2 orang anak. Boleh anak nah. Setelah itu mereka baru tahu bahawa mereka sebenarnya adik-beradik. Dalam keadaan demikian, apa yang mereka mesti lakukan? Bagaimana dengan nasib kedua anak mereka tersebut? Jadi gini lah. Zaman dah ni teh sikit lah. Dia ada sistem online. Tapi kalau tak daftar molek pun boleh jadi ni. Tukar di hospital ada bunyi tu. Tukar anak di hospital dah. Tukar anak ada kita umur 14 tahun. 32 dah berapa tahun dah. Jumpa di sekolah. Muka serupa dah. Muka serupa terus dia kata. Kena kau ada dah tukar di hospital. Ambil di hospital ke apa. Ni pisah. Dengan adik-beradik kembar dia. Bertahun-tahun lama. Pau jumpa di sekolah. Sekolah menengah pau jumpa. Cik dia ni memang sungguh adik-beradik. Gitulah cerita dia lah. Ni pun. Gitulah cerita dia macam mana dah. Nak buat gana Syekh ni. Tanya Syekh. Jadi Syekh ni jawab. Dengan jelas dapat diketahui bahawa dalam Islam. Seorang lelaki diharamkan secara mutlak. Menikahi saudara perempuannya. Ijma' lah ni. Al-Quran telah menetapkan pengharamannya. Itu dengan tegas dalam surah An-Nisa ayat 23 yang bermaksud. Diharamkan atas kamu mengahwini ibu-ibumu. Anak-anakmu yang perempuan. Saudara-saudaramu yang perempuan. Saudara-saudara bapakmu yang perempuan. Jadi ni mak dara sebelah bapak kan. Saudara-saudara ibumu yang perempuan. Mak saudara sebelah mak ni. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang lelaki. Ni anak saudara. Sebelah adik-beradik lelaki lah. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Adik-beradik. Adik-beradik perempuan lah. Anak kepada anak saudara lah. Anak saudara adik-beradik perempuan. Ibu-ibu yang menyusu kamu. Ibu susuan lah. Saudara-saudara perempuan susuanmu. Adik-beradik susuan. Ibu-ibu isterimu yang ni. Tok tua, mertua lah. Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu. Anak-anak isterimu tu. Itulah anak tiri. Yang telah kamu campuri. Jadi dia anak tiri. Itu tak boleh. Tapi jika kamu belum bercampur dengan isterimu itu. Dan sudah kamu ceraikannya. Maka tidaklah berdosa kamu menghawininya. Tak jadi anak tiri lagi lah. Lagi tak setubuh bercampur ni. Dan diharamkan bagimu isteri-isteri anak kandungmu menantu. Menantu pun tak boleh. Dan menghimpunkan daripada kahwinan tu 2 orang perempuan yang bersaudara. Adik-beradik perempuan ni. Kahwin adik dan kakak tak boleh. Kecuali yang telah terjadi pada masa yang lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nisa ayat 23 dah. Jika peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Macam nak cerita puluh-puluh tahun pisah tiba-tiba jumpa gawe kahwin. Siapa boleh anak dia okay? Di mana seorang lelaki menikahi saudara perempuannya kerana tidak tahu bahawa itu saudara perempuannya. Dan dia sama sekali tidak mengetahui bahawa wanita itu adalah saudara perempuannya. Lalu setelah nikah dia menggaulinya dan dikurniai anak. Kemudian setelah itu baru tahu dengan yakin bahawa wanita itu adalah saudara perempuannya. Maka dia wajib berpisah dari saudara perempuannya itu. Dia pisahlah. Adik-beradik mana boleh. Kerana pernikahan mereka adalah jelas-jelas pernikahan yang tidak diperbolehkan. Kerana tidak adanya salah satu syarat yang sangat menentukan sahnya pernikahan. Iaitu wanita yang hendak dinikahi tidak boleh dari kalangan wanita yang haram untuk dinikahi oleh seorang lelaki. Kita semua telah mengetahui bahawa agama Islam dengan keras melarang pernikahan yang terjadi antara seorang lelaki dengan saudara perempuannya. Adik-beradik dia tak boleh kahwin adik-beradik ni. Namun kedua orang saudara tersebut tidaklah berdosa sekiranya mereka sekarang telah menikah. Kerana sama sekali tidak mengetahui bahawa mereka adalah adik-beradik. Jadi kalau tak tahu, tak dosa dah. Tak sedar urusan, tak dosa dah, tak tahu nak kan dah. Menikahi kedua anak yang telah lahir, keduanya sah sebagai anak mereka berdua. Tapi anak sah. Bukan anak haram ke apa dah. Macam Duk Biches dulu ni lah. Ada ustazah selebriti dah. Dia kata suruh royak kotak lelaki berzina zaman dulu ke apa dah. Jadi, berpuluh tahun tu, anak besar tu baru nak cerita dah. Cerita, tak ada pedah cerita dah. Balas so, lepas tu benda tu pribadi anak dia hak lahir tu belum tentu anak hak jantan itu tu hak zina dah. Jadi benda tu timbul kecelaruan ya. Jadi kena terima hak asal lah. Jadi dah duk ukit balik benda yang lama. Dan tidak dianggap sebagai anak zina.
Hak ni pun betul-betul salah, haram pun. Betul-betul adik-beradik pun tidak dianggap anak zina. Nasab kedua anak tersebut kembali kepada ibu dan bapaknya juga. Mereka berdua harus memelihara dan menjaga kedua anaknya itu hinggalah mereka dewasa. Nak gan dah. Bin bapak dia jugalah. Kalau pak dengan mak tak adik-beradik pun nak. Wanita yang telah menikah dengan saudara lelaki-lakinya itu kerana tidak tahu setelah berpisah dari saudara lelaki-lakinya dan setelah habis masa iddahnya dari pernikahannya batal tersebut dapat menikah dengan lelaki-lelaki yang sesuai dengannya nak gana. Tak boleh lah. Dia tahu dah. Jadi kena pisah. Lepas habis iddah tu, dia boleh nikah dengan orang lain. Nak gana. Hak lepas tu lepas lah. Biarlah. Nak gana dah. Dunia ni luar. Hidup ni mesti diteruskan. Perjuangan mesti diteruskan. Nak gana gitulah kaedah dia. Dengan demikian akan terhapuslah bekas dan kenangan dari pernikahan yang sebelumnya. Wallahualam. Jadi teringat tu dan nikah dengan lain boleh lupa lah. Ingat-ingat ni kita cari pasal. Kita ingat lagi tak kalau kita cari buat perkara-perkara boleh melupakan nikah dengan lain ke apa hilang lah. Peristiwa terfrah sedih tak. Nikah adik-beradik nak kan tak. Okey, nikah syirar. Nikah syirar. Jadi apa yang dimaksudkan nikah syirar dalam Islam? Apa syarat-syaratnya? Okey, asal kata syirar dalam bahasa Arab berarti anjing mengangkat sebelah kakinya untuk kencing. Masuk bahasa Arab ni dia akak anjing. Kalau kita tengok anjing ni dia boleh kencing ke tirai ke gapo dia akak kaki ya. Anjing kucing jantan pun lebih kurang juga sikit dapat tahan sikit tak. Akak kan dia tak akak tak. Tapi anjing ni biasanya akak kaki. Dia pacar ke tirai dah. Dia nak tunjuk kuasa dia lah. Macam kucing tunjuk kuasa dia. Kekuasaan dia lah. Sebagai contoh kata-kata baladun saghirun. Ia berarti negeri yang jauh dan tidak berpenghuni. Islam menyebut kata di atas untuk menunjukkan satu bentuk perkahwinan yang diharamkan dan tidak layak untuk dilakukan. Pernikahan syirat ini ialah seorang lelaki mengatakan, nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu, kerabatmu atau perempuan yang mewakil kamu yang bernama fulanah. Sebagai gantinya aku akan menikahkan kamu dengan anak perempuanku, kerabatku dan perempuan yang mewakilkanku yang bernama fulanah. Ini nikah sila dah. Dia pakat dengan jantanmu. Aku nak nikah dengan anakmu. Syaratnya mu pun nikah dengan anak beranak aku dah. Anak aku kau ataupun anak beranak aku kau dah. Dia sila dah. Anak-anak tina saling-saling tina. Sila gitulah. Bad jadi tok tua belaka ataupun anak beranak dia. Jadi benda ni tak kerana perjanjian sila gitu tidak melibatkan perempuan. Ni main kepentingan VIP orang atas lah tak. Dia tu. Jadi dia merosakkan apa? Nilai perkahwinan itu kerana redha meradai bukan kerana kepentingan orang tertentu dah. Sebagai gantinya aku akan menikahkan okey habis dah. Jadi pernikahan pertama dilakukan dengan maksud boleh melakukan pernikahan yang kedua. Nikah ni kerana boleh nikah yang kedua dah. Awal-awal lagi syarat. Dengan demikian tidak ada mahar baik pada pernikahan pertama maupun pada pernikahan kedua. Tak ada mahar. Yang penting dia wali kononnya dia suruh mu ambil aku ambil kamu. Dia kira gitulah kira ganti. Nah. Macam tukar barang, main tukar barang sendiri ke. Wanitanya ada maruah, dia mesti ada mas kahwin. Tiba-tiba main tukar untuk wali ya. Dalam kamus Al-Muhit disebutkan kata syirar adalah dengan mengkasrahkan huruf shin, syirar. Berarti engkau menikahkan seorang lelaki dengan seorang wanita dengan maksud dia juga menikahkan engkau dengan wanita yang lain. Dengan begitu masing-masing wanita tersebut berkedudukan sebagai mahar bagi yang lain. Jadi jika rotina sila tu jika macam mas kahwin dah lah. Mas kahwin bui kepada sebenarnya bukan bui pada perempuan, bui pada wali lah. Kalau kita tengok konsep dah ni beri banyak kepada hantaran kepada keluarga wanita. Jadi macam ni juga kalau kira konsepnya. Konsep ni tidak kepada wanita. Sedangkan matlamat kahwin-kahwin ni kita lelaki kena beri kepada isteri. Bukan beri kepada tok tua. Ni macam hanya kepentingan wali ataupun bapak dia. Ni penyakit jahiliah lah. Islam hanya menggunakan istilah nikah syirar untuk bentuk pernikahan yang tercela ini. Pernikahan ini disebut nikah syirar kerana tidak disertai mahar. Dengan begitu, pernikahan ini serupa dengan sebuah negeri yang kosong dari penguasa dan bangunan-bangunan. Jadi tak ada penguasa, tak ada
bangun dia pakai tukar pok dia lah. Jadi tidak ada sistem lah, tidak melalui jalur yang molek lah. Ada yang mengatakan bahawa Islam menamakan pernikahan ini sebagai pernikahan syiwar kerana buruknya dan serupa dengan buruknya anjing ketika mengangkat sebelah kakinya untuk kencing. Pernikahan jenis ini banyak dikenal pada masa jahiliyah. Sebelum datangnya agama Islam. Ketika Islam datang, Rasulullah SAW mengharamkan pernikahan jenis ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda mafhumnya tidak ada pernikahan syiwar dalam Islam. Tak boleh jadi, tak wali, tukar mari, tak boleh. Wanita ni bukan bahan dagangan, bahan permainan lah. Dia ada hak, dia ada maruah. Dan mesti jelas. Perjanjian redha meredai, bukan redha orang wali lah. Redha rezeki wanita pun kena ambil kira lah. Seandainya ada seorang lelaki yang mengatakan kepada lelaki lainnya, nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu atau dengan saudara perempuanmu, maka sebagai gantinya engkau akan aku nikahkan dengan anak perempuanku atau dengan saudara perempuanku dah. Dah. Adik-beradik betina dia dah. Dan pernikahan ini itu dilangsungkan tanpa mahar yang diberikan pada masing-masing perempuan tersebut. Maka pernikahan tersebut batal, tak sah nikah gitu batal. Dalam pandangan majoriti fuqaha, Tok Guru Fiqh ni, akad pernikahan itu sama sekali tidak terlaksana, tak jadi nikah gitu dah. Dalam pernikahan syigar, wanita tersebut tidak harus anak perempuan atau saudara perempuan saja. Syigar ni asalnya anak perempuan atau adik-adik perempuan wali lah. Tapi kalau orang lain pun dia boleh jadi syigar juga kalau main silai-silai gitu lah. Imam Nawawi mengatakan bahawa para fuqaha telah sepakat bahawa selain anak perempuan sendiri, maka anak perempuan dari saudara lelaki, anak daga dah. Ataupun anak perempuan dari saudara perempuan, dah. Adik-beradik anak dara daripada adik-beradik perempuan atau wanita-wanita yang lainnya juga mempunyai hukum yang sama dengan anak perempuan atau saudara perempuan sendiri pada pengharaman nikah syigar. Atau kira lah, dia kira orang wali, dia ni wali kepada anak dara dia ke, adik-beradik puan dia ke, anak dia ke, semua tu hak bawah dia tu. Dia jadi orang tengah wali lah, wali. Tiba-tiba dia bagi silai dengan orang jatuh lain atau saya dia dah. Sudah ni maksudnya badi menghina perempuan lah. Orang tina tidak boleh hak dia mas kahwin ke apa. Islam mengharamkan pernikahan jenis ini kerana pernikahan ini bersandar pada syarak. Syarak atau syarak ni tak boleh lah. Dalam Islam pernikahan tidak layak disandarkan kepada syarak apapun. Ia tak boleh nikah dengan syarak. Saya kahwin dengan kamu, masa akad nikah ni. Saya ni wali ni menikah ke kamu dengan anak saya sekian. Dengan syarak rumah sebutir, kereta sebutir buat mari depan ni baru boleh. Tak boleh lah, nikah lah. Nikah lah. Kalau tidak, dia panggil mas kahwin lah rumah dengan kereta tu. Dia mas kahwin nak bayar bila-bila ikut dia lah. Kalau dia tangguh, dosa dia kalau dia mampu dah. Jadi begitu. Bukannya syarat ni tak jadi nikah ni kalau tak buat syarat tu dah. Jadi syarat atas akad ni tak boleh dah. Dia kena jelas. Tak ada syarat-syarat samping ke dia dah. Tak ada syarat. Yang akad hak tu je. Akad ni mesti tetapkan siapa dia nak nikah. Gitu je. Setuju ijab qabul padahlah. Okey, dalam pernikahan ini seorang lelaki pertama mengatakan kepada yang lainnya, akad nikahmu dengan anak perempuanku tidak akan terlaksana kecuali dengan terlaksananya akad nikahku dengan anak perempuanmu. Dia bagi syarat lah. Nikah aku dengan anakmu tak jadi. Nikahmu dengan anak aku tak jadi kalau aku tak nikah dengan anakmu dah. Jadi ada syarat tu. Tak boleh. Kalau kita mas kahwin pun tak boleh jadi syarat. Mas kahwin kata nikah ni dengan mas kahwin apa tu bukan syarat. Mas kahwin tu kewajipan. Kalau tak bayar lagi hotel pun tidak jadi tak sah nikah dia. Mas kahwin hak sebut RM1,000 ke RM10,000 dah. Dia tidak jadi syarat pernikahan. Dia hanya jadi kewajipan saja. Islam juga mengharamkan pernikahan jenis ini kerana dalamnya terdapat perampasan hak wanita dan pelecehan terhadap kehormatan wanita. Jadi hotel ini jadi permainan wali-wali. Tok wali ni lah. Dalam pernikahan ini, masing-masing lelaki mengambil wanita lawannya sebagai isterinya tanpa memberikan mahar mas kahwin. Padahal mahar mas kahwin sesuatu yang wajib dalam pernikahan. Dengan begitu, pernikahan ini jelas-jelas sekali telah merampas hak-hak seorang wanita. Ini perjuangan pembebasan wanita kena gini lah dah. Kena bela hak wanita dah. Gitulah sebenarnya sistem Islam pun
Walaupun kata setengah tu macam liberal, melampau bela hak wanita, sebenarnya banyak tolong juga. Masalah cerah apa dah KJL bui nak. Bukan KJL BN bui dah senyap. PS pada bui dah KJ PAS PN pun bui belakang. Kerana ada benda-benda yang dia kira yang membela hak wanita lah. Ada bahagian untuk NGO ni yang apa membantu hak wanita. Kena ada dah. Tak apalah, tapi hak melampau tu kena tegur lah. Hak betul tu sokong gitulah kan. Sebagai fuqaha berkata iaitu Imam Abu Hanifah mengatakan bahawa pernikahan ini akan sah dengan syarat masing-masing wanita itu memperolehi mahar mas kahwin dari suaminya. Iaitu mahar yang sama dengan yang diperolehi oleh perempuan yang sederajat dengannya. Maksudnya mahar misil. Maksudnya kalau tak sebut mahar mas kahwin pun, dia mesti kena ada kena ikut mahar mas kahwin, kena ada mas kahwin lah. Orang ni kata sebahagian fuqaha iaitu Imam Abu Hanifah saja kata sah. Tapi kena wajib kena beri mas kahwin jugalah. Pendapat dia seorang lah, hak lain ni kata tak sah. Majoriti ulama tiga mazhab lain kata buat syarat gitu tak sah lalu dah. Bukan setakat hari saja tak sah ni. Mazhab Hanafi kata hari juga sebab Nabi larang tapi kata sah ni. Tapi wajib bayar mas kahwin. Dengan perkataan itu Imam Abu Hanifah hendak membuai faktor yang menyebabkan batalnya pernikahan tersebut juga. Walaupun Abu Hanifah ni kita rasa pelik fatwa dia, tapi dia tetap nak bela wanita juga, dia suruh bayar juga mas kahwin. Wallahu a'lam. Sepertinya benda ni haram dan majoriti ulama kata batal tak sah pernikahan. Dan nikah kena ikut syarat yang betul, diluju maulid, ikut akad ijab kabul yang betul, tidak ada syarat-syarat tambahan. Okey, seterusnya izin suami kepada isteri. Ada orang tanya Syekh, apa hukumnya dalam Islam seorang isteri keluar dari rumah tanpa persetujuan dari suaminya? Keluar rumah, ngaju ke? Atau tak minta izin suaminya, pakai gila. Bagaimana hukumnya keluarga isteri yang mendukung seorang isteri untuk keluar dari rumah suaminya tanpa persetujuan darinya? Jadi kadang-kadang keluarga isteri itu suruh dia hasut pada bini isteri itu supaya keluarlah. Suruh klik rumah pok dia lah. Balas sikit suruh klik organ ataupun ada unsur-unsur begitulah. Okey, Syekh ni jawab. Wajib hukumnya seorang isteri mentaati suaminya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha telah meriwayatkan bahawa ia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling besar haknya terhadap seorang wanita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, suaminya. Jadi hak yang besar dipegang memegang isteri ni ialah tok lelaki dia. Jadi kalau ada pertentangan pendapat ataupun arahan, kena ikut suami lah. Rasulullah SAW juga pernah bersabda mafhumnya, sebaik-baiknya wanita adalah mereka yang apabila suaminya memandang kepadanya, membahagiakannya. Apabila suaminya memberikan perintah kepadanya, mentaatinya. Dan jika suaminya tidak ada di sisinya, dia menjaga harta dan kehormatan suaminya. Jadi, membahagiakan suaminya, keluarga. Taat perintah suaminya. Kalau tak lelaki tak ada rumah kau gapo lain kerja lain, dia jaga harta dan kehormatan suaminya dah. Gitu cara dia dah. Walaupun demikian disyaratkan bahawa ketaatan tersebut tidaklah dalam hal-hal maksiat. Kerana seorang suami tidak boleh memerintahkan isterinya untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Seorang isteri juga tidak boleh mentaati suaminya dalam melakukan perbuatan maksiat. Kerana Rasulullah SAW telah bersabda, tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk pun dalam bermaksiat kepada Khalik pencipta. La ta'atan lil makhluk li ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat pada Khalik. Jadi kita ni tak boleh maksiat pada Allah SWT. Tak lelaki pun tak boleh beri arahan yang maksiat kepada isterinya, suruh pukul tudung kau, suruh buat maksiat kau, suruh tinggal semaya kau. Ataupun isteri pun tidak boleh taat pada suami kalau suami suruh buat maksiat, suruh buka tudung kau, suruh tak semaya kau, suruh buat benda-benda haram kau, dikira haram dah, tak boleh ikut dah. Benda ni terpakai pada semua perkara lah, pemerintah ke apa, kalau jelas benda tu haram tak boleh ikut. Tapi kalau benda tu SOP yang tidak haram, kita wajib taat. Jangan kita kata tak boleh lah benda ni, Allah tak larang no. Saya ingat dulu ada sekolah menengah dulu, sekolah harap, sekolah kisah budak tu yang ambil masa tu STPM di Faris Petra tu.
Dia tak boleh bawa baju dalam seluar. Dia kata, mana ada Al-Quran Sunnah suruh pakai baju masuk dalam seluar. Atau karut tu kena taat, tu bukan haram. Dia kena taat dalam perkara harus. Tu arah harus pun. Dia kena taat sebagai disiplin, ketaatan kepada guru dia, ketaatan kepada pemerintah dia di peringkat sekolah dia. Pelajar wajib taat lah. Kena faham tu. Tapi kalau maksiat, dia suruh hisap rokok ke, suruh buat benda haram ke, sekolah suruh, tak boleh taat lah. Baru, yang jelas haram baru tak boleh taat. Pada sebagai hadisnya, Rasulullah SAW pernah berkata bahawa salah satu hak yang dimiliki seorang suami terhadap isterinya ialah isteri tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin darinya. Jadi, tak boleh keluar. Kalau tak lelaki tak boleh, tak boleh keluar. Haram keluar. Apabila itu dilakukan oleh seorang isteri, maka Allah akan melaknatnya. Allah laknat lah. Jauh daripada rahmat Allah. Para fuqaha menetapkan bahawa salah satu hak seorang suami terhadap isterinya ialah dia dapat meminta isterinya untuk tetap tinggal di rumahnya dan melarangnya untuk keluar rumah kecuali atas izin atau sepengetahuannya. Hal ini tentunya tidak mencakupi keluarnya isteri dari rumah hanya untuk mengunjungi kedua orang tuanya. Jadi nak melawat orang tua ni boleh lah. Hak cerita-cerita kita ajak dia sebelum ni. Ayah dia nak mati dah. Ayah dia nak mati. Hak pelik cerita tu dia kata rumah budak puai tu dah di atas. Rumah ayah dia bawah ni. Lepas tu tok lelaki pergi keluar dah. Kerja ke apa. Tapi orang pasal bini yang keluar rumah. Jadi ayah dia sampai mati pun dia tak pergi melawat tu ke bawah. Tu melampau cerita tu dah. Cerita tu tak logik dah. Lepas tu dia kecil berok cakap kecil di atas berok. Nak makan minum tak pergi cari makan kan. Benda tu kita kena guna akal waras. Biar realistik. Jadi kalau mengunjungi ibu bapa tu satu kewajipan. Tambah-tambah kalau ibu bapa susah sakit ke apa. Benda ni tok lelaki tak boleh nak halal lah. Kalau orang lain sakit, kalau orang tu diketahui dah. Bukan ibu bapa pun. Ada orang sakit dekat rumah je dah. Kalau bahaya dah. Ataupun menyelamatkan nyawa je dari sebelah rumah pun. Tak perlu taat pada suami tak keluar rumah. Kalau benda tu benda yang mendatang mudarat. Tambah-tambahlah kedua ibu orang tua dia. Kerana seorang suami wajib memberikan izin kepada isterinya untuk mengunjungi kedua orang tuanya setiap minggu satu kali. Dia kata kewajipan boleh tak boleh sekat. Rutin bini dia tu nak pergi ziarah mak pak dia seminggu sekali tu tak boleh sekat. Kena bui dia kata. Wajib. Dia kata wajib. Ni Syekh ni kata wajib. Bui ke isteri tu melawat ibu bapaknya. Atau sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada kebanyakan masyarakat Muslim setempat. Ataupun ikut uruf setempat. Kalau masyarakat tu kata kena jumpa mak pak dia sebulan sekali kena lepas lah. Sekat pun dia tak jadi tak wajib taat lah. Dah gitulah yang kita nak. Jika seorang isteri meminta izin kepada suaminya untuk mengunjungi kedua orang tuanya namun suaminya tidak mengizinkannya, maka suaminya yang salah, yang berdosa. Dalam keadaan demikian, seorang isteri dapat keluar rumah juga untuk melakukan kewajipan mengunjungi kedua orang tuanya walaupun tidak mendapatkan izin dari suaminya. Kalau tak dapat izin pun, dia wajib taat lagi pada ibu bapa dia dalam ni lah, bukan wajib taat lagi. Maksudnya sebulan sekali kau ikut uruf nak tengok sakit sihat atau tak sihat mak pak dia boleh pergi ziarah. Kerana silaturahim adalah sesuatu yang diwajibkan. Hubungan kekeluargaan ni, cara ke mak pak ni wajib. Lagilah nak besar dah. Dalam melakukan kewajipan silaturahim dengan kaum kerabat, terdapat hak yang dimiliki oleh kedua orang tua. Orang tua ni tak boleh nak ganti, tak lelaki boleh cerai, boleh nikah orang lain. Bapak ni situ hak tulah. Jadi bapak ni kan. Seorang isteri juga dapat pergi dari rumahnya untuk menguruskan ayah atau ibunya yang sedang sakit. Jika tidak ada orang lain dapat melakukan kewajipan ini, kalau mak pak dia sakit, tak lelaki tak boleh setang mana pun, dia tidak wajib taat kepada tak lelaki tu. Tak pok dia ni, dia kena boleh pergi kan. Dia boleh cara, boleh merawat, boleh beri makan, minum kepada mak pak dia, sakit atau sihat. Jangan kata, tak lelaki lah. Tu hak jahil Turki lah. Tak pakai cerita, tak tahu mana tu. Tak sahih ke tak sahih, tak cara dah. Pakai cerita tu dah. Dia kata, budak tina tu mimpi, ayah dia masuk syurga. Kerana anak dia taat pada tak lelaki, tak keluar rumah. Tak tengok mak pak mati pun tak pergi tengok. Poknya mati tak pergi tengok dah. Masuk syurga lah pok dia. Kan tak pada suami dia. Tu karut cerita dia. Karut dia melampau.
Tak logik dah. Dah lah atas rumah atas bawah. Lagi tak logik tu. Dia tak kecing berok. Kau kata nak? Kau kecing ada atas berok ada atas. Masuk barang bawah nak. Jadi benda tu biar realistik nak. Nak cari makan mana kita kata tak? Sekiranya suaminya tidak mengizinkannya untuk keluar rumah, menguruskan ayah ibunya yang sakit, maka dia boleh keluar rumah juga tanpa persetujuan suaminya. Tok lelaki tak pergi pun pergi rumah tok tua dia nak merawat sakit ni, tak payah taat ni. Benda ni bendanya tak perlu taat. Namun dengan syarat isteri tidak boleh menggunakan kesempatan itu untuk melakukan hal-hal yang tidak diredai oleh Allah SWT atau melakukan hal-hal yang mengancam keharmonian kehidupan suami isteri. Dia buat syarat, buat lolok pergi rumah mak tapi ngona lah ke lain, pergi shopping lah. Dia buat temu janji benda lain. Nego-negi tak macam mana bernego pula tak. Benda hak tok lelaki dak. Tok larang. Dia buat syarat, dia kata nak pergi rumah pokok, dia buat benda lain. Hak ni haram lah, dos jugalah bini ni, isteri tu. Para fuqaha juga menetapkan bahawa seorang suami tidak boleh melarang isterinya keluar rumah untuk melakukan kewajipan-kewajipan yang harus dilakukan oleh isterinya. Bahkan belajar fardu ain masjid tak. Dia ni bini tak ngaji tapi dah ni payah nak kata gitu TV pun boleh belajar dah ni nak. Dia ada rancangan tu. Kalau zaman dulu gak TV tak ada ngaji agama. Fardu ain pun tak boleh ngaji. Bini boleh tak dengar kata mak tok lelaki dia pergi belajar seminggu sekali. Padahal dah. Gitu, lebih kata gitulah. Tidak jahil tukir. Kalau tok lelaki tak ajar dia lah. Seorang suami juga tidak boleh melarang isterinya keluar rumah jika itu dimaksudkan untuk melakukan suatu pekerjaan yang layak dilakukan oleh para wanita dalam pandangan masyarakat. Ikut masyarakat, benda ni kebaikan dan tidak ganggu urusan keluarga, urusan rumah tangga dia. Dia boleh pergilah nolong masyarakat ke apa pun dah. Hendaknya suami isteri tidak menjadikan hal ini sebagai bahan perselisihan dan pertengkaran di antara mereka. Bahkan mereka berdua mestilah menumbuhkan sikap saling memahami dan menghormati satu sama lain. Benda ni boleh bicara. Bukan sekadar halal dan haram saja. Bukan kita mesti rigid hukum kalau kita terima pendapat gini haram ataupun halal. Bukanlah kita terima semata-mata itu. Yang pentingnya perbincangan, saling faham memahaminya. Hendaknya seorang isteri mentaati suaminya dan tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya. Seorang suami hendaknya juga tidak melarang isterinya keluar rumah ketika hendak melakukan kewajipan-kewajipan atau pekerjaan-pekerjaan yang dibolehkan. Dah. Kalau kerja, kita boleh awal-awal bini kita boleh kerja kan? Tak boleh lagi lah. Atau nak pergi pasar ke apa. Kita sendiri tak pergi beli lah. Sibuklah klien. Jadi kita kena beli lah. Nangga kau nak beli makanan pun tak boleh. Tu bukan betul lah, karut dah. Gila tok lelaki gila kita kata dah. Benda tu boleh dibenarkan. Tambah-tambah masa zaman sekarang ni jadi satu masalah kalau kita tidak menyerahkan sebahagian urusan keluarga ni, urusan jaga rumah tangga ni kepada isteri dah. Tak reti kereta lah gapo semua kara tok lelaki buat dah. Kalau tok lelaki tu boleh pergi mari mudah tak apa. Kalau jenis outstation jauh-jauh kan, tak pandai buat kereta, cari makan minum pun payah lah. Nak hantar anak sekolah payah. Jadi kena belilah pandai nak kereta ke apa lah. Beli sendiri lah. Gitulah. Jangan rigid sangat, jumuk sangat. Apa kita cerita saat ni lah. Duk baca ke setengah-setengah ustaz kita tak baca, kita kuning lah. Duk kata tak boleh keluar rumah, lepas tu masuk syurga ayah ni, kisnya tak melawat. Anak dia, anak tina dia tak pergi tengok ayah dia meninggal sampai mati, sakit sampai mati pun tak pergi melawat kerana taat suami, masuk syurga. Kita tu tak suai, tak tahu main mana, pakar kemah waktu tu. Jadi punahlah masyarakat dia, punah masyarakat. Biar realistik, biar logik nah dah dengan sebenar, dengan keadaan sebenar kita ni. Setakat tu sajalah perbincangan kita. Kita tangguh tazkirah kuliah fiqh kita dengan suratul asr dan tasbih far. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.